Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok fizik tingkatan 5 KSSM bab 3 elektrik dan keelektromagnetan 3.1 arus dan beza keupayaan. Pembelajaran 3.11 menerangkan maksud medan elektrik. 3.12 memerihalkan kekuatan medan elektrik E. 3.13 menerangkan kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. 3.14 mendefinisi arus elektrik I. 3.15 mendefinisi beza keupayaan V. Okey. Bagaimanakah kilat boleh terjadi? Kuat bunyinya ya. Okey, kita tahu sebenarnya ya berlaku ya ketidakseimbangan cas ya menyebabkan kilat boleh terjadilah ya. Bahagian atas awan ya bercas positif, bahagian bawah bercas negatif. Ya. Cas negatif dalam awan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi. Ya. Jadi geseran antara awan dan udara menyebabkan cas positif yang berada di atas dan cas negatif yang berada di bawah awan. Ya. Jadi apabila awan ni bergerak mendekati bumi yang bercas positif, satu tarikan akan wujud antara cas-cas ini. Ya. Jadi daya elektrostatik yang kuat akan menyebabkan cas tersebut bergerak ke arah satu sama lain. Jadi pergerakan pantas ini dia akan bebaskan banyak tenaga ya dalam bentuk kelipan cahaya yang kita panggil sebagai kilat. Itulah bagaimana kilat terjadi ya. Geseran antara awan dan udara ya. Yang tertarik kepada ada cas yang tertarik kepada bumi ya. Jadi ini sebenarnya daya elektrostatik ya yang berlaku secara semula jadi. Okey, kewujudan medan elektrik. Okey. Jadi kita boleh buat beberapa aktiviti ya nak menunjukkan bahawa wujudnya medan elektrik. Yang ni rod polyethylene lah, kita gosok dengan kain ya. Kain bulu biasanya ya. Maka cebisan kertas yang kecil akan melekat padanya. Okey, yang kedua ni adalah penjana Van de Graaff ya. Apabila kita hidupkan ya bekalan kuasanya, maka ya rambut ya ataupun bulu roma kita boleh tertariklah kepada penjana tersebut. Dan yang ni apabila kita caskan straw ni ya, straw tu akan mendekati jari kita lah ya. Okey, kewujudan medan elektrik lagi kita nak tengok ya, iaitu geseran antara lori dan udara akan menghasilkan cas. Cas ini terkumpul di bahagian badan tangki ya. Dan kalau tanker dia sangat bahayalah sebab dia boleh menghasilkan percikan api, dan kalau ada pula bahan api dia akan meletup ya. So bagaimana kita nak kurangkan cas dia ya? Jadi dengan cara ya kita pasangkan sepasang rantai logam ya, kita gantungkan pada lori. Jadi kalau kamu tengok lori dia ada besi macam meleret je bila dia berjalan ya ataupun dia bergerak. Jadi tujuannya besi ni, rantai logam ni ya untuk membumikan cas. Ya, jadi cas-cas tu akan mengalir ke permukaan bumi dan dineutralkanlah. Okey, ini sebagai langkah keselamatan ya. Sebab tu kenderaan tanker dia tak boleh bawa laju lah ya, sangat berbahaya kepada keselamatannya dan juga persekitaran dia. Okey, medan elektrik. Kita tahu setiap jasad terdiri daripada atom-atom ya yang mempunyai yang pertama elektron yang bercas negatif. Okey, yang kedua proton yang bercas positif serta neutron yang bersifat neutral. Sekarang pun cuaca sedang tidak baik ya, ada guruh dan kilat ya.
So, terdapat dua cas elektrik iaitu cas positif dan cas negatif. Ya. So, inilah cas dia, ya. Positif dan negatif. Okey, sifat cas. Okey, kita tahu cas yang sama dia akan menolak sesama sendiri. Okey. Jadi ini berlakulah kalau negatif-negatif dia tertolak, kalau positif-positif pun dia tertolak, ya. Manakala cas yang berlawanan dia akan menarik antara satu sama lain, ya. Seperti gambar rajah ni lah, ya. Yang ni yang berlawanan cas, yang ini antara yang bercas positif dengan neutral, dia akan tarik cas negatif. Yang gambar ketiga ni, ya. Bola yang dicas negatif dia akan tarik cas positif pada bola neutral ni, ya. So ini yang berlakulah, ya. So yang keempat, ya, satu jasad dikatakan bercas apabila bilangan cas positif dan cas negatif di dalamnya tidak sama. So unit bagi cas ialah coulomb, iaitu C besar kita simbolkan, di mana cas satu elektron bersamaan dengan, okey, negatif 1.6 kali 10 negatif 19 coulomb, ya. Negatif tu nak menunjukkan cas dia lah, ya. Manakala cas satu proton ialah positif 1.6 kali 10 negatif 19 coulomb. Okay, ini adalah alat, ya, untuk mengkaji medan elektrik menggunakan kit medan elektrik, ya, di mana kita sambungkan dia pada bekalan kuasa lampau tinggi. Bila dia antara 1000 hinggalah 5000 volt, ya. Di sini adalah kit dia dan di sini ada disambungkan rod logam ni dengan pelat yang lurus, ya. Satu disambungkan kepada terminal positif dan satu lagi disambungkan kepada terminal negatif. Dan di dalam bekas ni diletakkan minyak zaitun, ya, untuk pengaliran cas, ya. So, apa berlaku? Hasil dia kita akan tengok, ya. Kalau dia letakkan dua spera, mana ini bentuk spera ke dalam, ya, pelat tersebut, apa berlaku, ya. Kalau positif negatif, ya, positif ni, ya, medan ni akan tertarik kepada medan negatif. Okay, kalau kita sambungkan pelat satu yang pelat yang lurus macam ni dengan satu titik, okay, ini adalah hasil dia lah, ya. Yang positif dia akan pergi kepada pelat negatif. Dan kalau kita gunakan pelat ataupun satah selari yang bercas, satu positif dan negatif, okay, inilah gambaran dia, ya. Hasil dia iaitu pelat positif akan pergi kepada pelat negatif, ya, bila kita lukis rajah, ya, medan elektrik yang terhasil. Okey, apa dia medan elektrik? Medan elektrik ialah kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Jadi setiap cas elektrik dia akan menghasilkan medan elektrik sekeliling dia dan garis daya elektrik ialah garis-garis anak panah yang mewakili corak dan arah medan magnet. So ini adalah dia punya rajah, ya. So, kalau arah medan elektrik bagi cas positif, dia adalah keluar, ya. Arah aliran dia keluar, ya. Okey, ini adalah arah medan elektrik ke arah cas negatif. Kalau cas negatif, ya, anak panah dia menuju ke dia, ya, mana masuk ke dia lah, ya. Kalau positif keluar, kalau negatif masuk ke cas tersebut, ya. Okey. Seterusnya kita nak tengok kekuatan medan elektrik. Kekuatan medan elektrik kita simbolkan E, ya, pada satu titik dalam medan elektrik ialah daya elektrik ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik itu. Jadi secara formula E sama dengan F bagi Q. E adalah kekuatan medan elektrik, F ialah daya elektrik dan Q ialah kuantiti cas elektrik. Jadi unit SI bagi E, ya, kekuatan medan elektrik ialah newtons per coulomb, ya. Jadi kita tulis formula dia. So E sama dengan F bagi Q, daya elektrik bagi kuantiti cas. Okey, unit bagi kuantiti F iaitu daya newtons, unit bagi kuantiti cas ialah coulomb. So unit ni kita ringkaskan lagi, kita naik ke atas, dia jadi newtons per coulomb.
Jadi medan elektrik ni dia makin kuat apabila cas-cas tu adalah dekat antara satu sama lain. Ya. Okay, contoh soalan lah. Satu cas 0.25 coulomb diletakkan dalam satu medan elektrik mengalami satu daya 0.075 Newton bertindak ke atasnya. Berapakah kekuatan medan elektrik yang dialami oleh cas elektrik itu? So kita guna formula tadi lah. Ya. Jadi kita keluarkan nilai yang ada iaitu kuantiti cas 0.25 coulomb, daya yang terhasil yang ada adalah 0.075 Newton dan berapakah nilai E ya. Jadi kita kira menggunakan formula tadi lah. E sama dengan F bagi Q. Kita masukkan nilai, maka jawapannya 0.3 Newtons per coulomb. Okey, kekuatan medan elektrik. So, kekuatan medan elektrik dihasilkan daripada contoh kat sini dua plat yang bercas secara selari. Ya, ini contoh dia lah. Contoh bila kita buat aktiviti yang melibatkan dua plat. Ya, ini satu positif, satu negatif kita sambungkan. So, E kita tahu kekuatan medan elektrik. V ialah beza keupayaan antara dua plat selari. Ini beza keupayaan dia. Dan D ialah jarak antara plat selari ni yang positif dengan negatif. So unit SI bagi kekuatan medan elektrik ialah, so secara formula E sama V per D. V yang beza keupayaan unit dia volt, V besar juga. Dan D jarak antara dua plat unit dia adalah meter. So unit dia volts per meter. Ya. Dan sekiranya dua plat selari ni yang bercas tadi kita letak lebih dekat, maka dia lebih kuat medan elektrik yang terhasil. Kita contoh soalan. Dua plat selari terletak 12 siang di antara satu sama lain. 240 volt beza keupayaan dikenakan ke atas dua plat itu. Hitungkan kekuatan medan elektrik yang dijanakan. Sini penyelesaian dia lah. Ya. So keluarkan nilai dia. V dia 240. D dia ialah 12 cm jarak antara dua plat. cm ni tukar pada meter lah, dia jadi 0.12. So berapakah kekuatan dia? E. Okay, kita masukkan rumus. E sama V per D. Masukkan nilai dalam rumus. Jawapan akhir dia ialah 2000 volt per meter. Ya. So ini adalah kekuatan medan elektrik yang dijanakan. Ini soalan A ya. Okey, B. Jika kita turunkan beza keupayaan kepada 100 volt dan kekuatan medan elektrik kekal, berapakah jarak antara dua plat tersebut? Okey, kita keluarkan maklumat yang ada. So V dia dah kurang ke 100. E kita dah kira tadi 2000 volt per meter. So berapakah D? Okey, masukkan nilai, tulis rumus dia, kita masukkan nilai. Maka kita dapatlah nilai D ni 0.05 meter ke dalam cm 5 cm. Okey, kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Okey, ini adalah alat radas untuk mengkaji kesan medan elektrik ke atas objek bercas. Kita ada satu bola polistiren yang bersalut, kita balutkan dia dengan kerajaan aluminium. Okey, kita ada dua plat yang disambungkan kepada terminal positif dan negatif bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Ya. Jadi apa berlaku pada bola polistiren tersebut? Ya. Jadi ini yang berlaku. Ya. Bola itu akan berayun di antara dua plat. Ya. Tapi dengan syarat kita kena sesarkan dahululah. Ya. Kita sesar sama ada kita tolak dia ke plat positif ataupun negatif. Dan kita hidupkan bekalan kuasa dan bola polistiren tadi dia akan berayun di antara dua plat selagi kita tidak hentikan beza dia punya bekalan kuasa. Ya. Jadi apabila apa yang berlaku sebenarnya menyebabkan bola itu berayun antara dua plat. Ya. Okey, apabila bola ni kita sentuhkan dia pada plat positif, okey, apa berlaku? Bola ni asalnya neutral. Ya. Jadi bila kita sentuh pada plat positif, okey, elektron yang ada akan dipindahkan ke plat positif. Ya. Jadi menyebabkan bola tu bercas positif sebab elektron dah ditarik. Tinggal yang positif sahaja, cas positif. Maka dia jadi positif. Okey, dia positif,
plat positif, cas dah sama, maka dia menolak. Ya, dia akan menolak ya bola ini kepada plat negatif. Okey, di plat negatif pula, dia dah tertarik kan sebab dia dah berlawanan cas kan. Okay, jadi bila disentuh plat negatif, apa berlaku pula? Elektron pula ya daripada plat negatif tadi, elektron pula mengalir daripada plat negatif ke bola, menyebabkan bola itu bercas negatif. So bila negatif-negatif ya, dah dia negatif, bola negatif, plat pun negatif, maka dia jadi menolak. Okey, cas yang sama antara bola dan plat akan menolak satu sama lain. Dan bola ni akan tertarik balik ke plat positif kembali. Jadi ayunan ni akan berterusanlah sehingga bekalan kuasa kita tutup. Ini pula ya kita nak tengok ya kesan medan elektrik ke atas objek bercas bagi nyalaan lilin. Ya, yang lain samalah sambungan dia pada bekalan kuasa voltan tinggi, terminal positif dan negatif. Ya, kita pasangkan lilin di antara dua plat ini ya. So apa berlaku pada lilin? Jadi kita boleh nampak ya nyalaan dia tersebar kepada dua plat. Satu dia pergi kepada plat negatif ya, satu lagi dia pergi kepada plat positif. Di mana nyalaan tu lebih banyak ya pesongan dia kepada plat negatif. So kenapa macam tu ya? Jadi apabila voltan tinggi kita kenakan kepada kedua-dua plat ini, nyalaan ni berpecah kedua. Satu pergi plat positif, satu lagi pergi kepada plat negatif. Ya, dengan ya nyalaan yang besar ke arah plat negatif. Kita bagi dua, lepas tu nyalaan tu besar banyak ke plat negatif dan nyalaan yang kecil kepada plat positif di belah kanan ni. Ya. Jadi haba dari nyalaan lilin dia akan mengayonkan molekul-molekul udara kepada ion positif dan ion negatif pada lilin tersebut. So ion positif ni dia lebih besar, dia lebih berat ya, maka dia bergerak perlahan. Jadi semasa dia bergerak ke plat negatif, dia akan membawa bersama nyalaan lilin. Menyebabkan nyalaan lilin itu lebih besar tersebar ke plat negatif sebab ion positif dia besar dan berat ya. Dan elektron yang lebih ringan akan bergerak lebih laju menyebabkan nyalaan lilin yang lebih kecil tersebar ke plat positif. Itu sebablah nyalaan banyak ataupun besar pada plat negatif. Kita tengok soalan. Rajah di bawah menunjukkan satu bola polistiren yang bersalut dengan bahan konduktor dan satu medan elektrik. Bola polistiren itu digerakkan ke arah plat logam positif P dan kemudian dibiarkan. Okay, apa yang berlaku pada bola itu seterusnya? Ya. So, apa yang berlaku? Dah tentulah dia bergerak berterusan antara P dan Q. Ini baru kita bincang tadi lah. Ya. Okay, tengok pula nyalaan lilin. Rajah di bawah menunjukkan bentuk nyalaan lilin apabila lilin tersebut diletakkan di antara dua plat X dan Y yang disambungkan bekalan kuasa. Tadi pun kita baru je tengok ya. So, nyalaan lilin tu terbahagi kepada dua. Okay. Yang besar nyalaan ni pergi pada X, yang kecil nyalaan ni pergi pada Y. Jadi kita nak tahu cas apakah X dan Y ni? Kita tak tahu. Tapi kita tahu nyalaan lilin ni kita tahu ya. So dah tentulah ya plat X ni bercas negatif ya dan plat Y ni bercas positif. Okay, kenapa begitu? Sebab X yang bercas negatif ni dia akan menarik ya cas positif pada nyalaan lilin. Dan kita tahu cas positif ya adalah lebih besar, lebih berat ya. Dia lebih berat, maka nyalaan lebih besar tersebar kepada plat X yang disambung kepada terminal negatif pada bekalan kuasa lampau tinggi ya. Dan ion negatif dia adalah ringan, maka nyalaan dia adalah kecil yang pergi kepada Y ya, yang disambung kepada plat positif. Okey, yang ni kita tengok pengaliran arus ya. Dan juga elektron. So elektron kita tahu dia mengalir daripada terminal negatif kepada terminal positif. Ya, manakala arus pula sebaliknya daripada terminal positif kepada terminal negatif ya. Jadi penghasilan arus elektrik ni kita simbolkan dia I, simbol dia adalah I.
dia terhasil daripada pengaliran elektron dalam suatu litar elektrik. Kita boleh tengok sini lah, ya. Elektron mengalir, ya, daripada terminal negatif pergi kepada terminal positif, ya, daripada negatif ke positif, ya. Manakala arus pula, ya, kalau boleh tengok gambar rajah ni, ya, dia pergi daripada terminal positif, ya, pergi ke negatif. Okay, itu adalah pengaliran elektron dan juga arus. Jadi kita tahu arus elektrik ni boleh ukur menggunakan ammeter ataupun milliammeter. Kalau kecil lagi boleh guna microammeter, ya. Okey, arus elektrik. Arus elektrik simbol dia adalah I besar, ialah kadar pengaliran cas elektrik Q dalam suatu konduktor, di mana secara formula I sama dengan Q per T. I arus elektrik, Q jumlah cas dan T adalah masa. Sebab itu secara perkataan, ya, masuk arus elektrik ialah kadar pengaliran cas. Q kan cas, T kan masa, kadar tu sebenarnya melibatkan masa, ya. Dan kalau kita nak kira Q, maka formula ni jadi Q sama dengan IT, ya. Jadi unit SI arus ini ialah, okay, kita tulis balik, ya, I sama Q per T, unit Q ialah coulomb, unit T ialah saat. So dia jadi coulomb per saat. Ataupun unit lain yang biasa kita gunakan adalah A, iaitu ampere, ya, nama orang, ya, yang telah diabadikan sebagai unit. Jadi apa maksud 1 ampere? Okay, 1 ampere bermaksud, ya, 1 coulomb, ya, charge yang mengalir melalui satu konduktor dalam masa 1 saat. Okay, itu maksud 1 ampere. Okay, sering ditanya dalam peperiksaan lah, ya, term macam ni sebagai soalan pertama, iaitu memberi maksud sesuatu istilah ataupun konsep, ya. Jadi sebenarnya tak perlu ingat, kamu fahamkan sajalah, ya. 1 ampere bermaksud 1 coulomb charge dapat Q yang mengalir melalui suatu konduktor dalam masa 1 saat. Jadi sebenarnya diambil daripada rumus ini juga, ya. Okey, contoh 3, 50 coulomb charge elektrik mengalir satu wayar dalam masa 4 saat. Itu kan nilai arus yang mengalir, ya. Jadi senang sangatlah. Okey, kita keluarkan maklumat dia. Q 50 coulomb, T 4 saat, I berapa? So tuliskan formula dia, I Q per T, masukkan nilai, kita dapatlah 12.5 ampere. Jadi soalan yang kedua, jika arus mengalir dalam wayar ialah 0.8 ampere, berapakah bilangan elektron yang mengalir dalam wayar itu dalam masa 2 minit? Okay, macam biasa kita keluarkan maklumat dia, I 0.8, masa 2 minit tukar pada saat, dia nak nilai, kita kena cari nilai Q dulu, baru kita boleh kira bilangan elektron. Kita kena kira dulu kuantiti charge dia, ya. So, I Q per T, okay, masukkan nilai, Q jadi 96 coulomb, ya. Untuk kira elektron pula, kita tahu satu elektron ialah 1.6 kali 10 - 19. So, berapakah elektron, ya, untuk 96 coulomb, ya, ini secara matematik, kan. Jadi, kita kira sajalah, ya, bilangan elektron 96 bagi 1.6 kali 10 - 19, ya, nilai satu elektron dia. Maka kamu dapatlah nilai dia, ya, 6 kali 10 kuasa 20. Tak ada unit, ya, sebab dia bilangan. Dan di mana coulomb ni, ya, kita telah buang, ya, semasa operasi dia. Nampak? Sebab tu cikgu tandakan pangkah, bukan pangkah, ya, kita gariskan merah, ya, pada coulomb yang atas dengan bawah, dia cancel, ya, dia batal. Maka tiada unit dalam bilangan elektron. Okey, beza kupayan. Apa maksud beza kupayan? Beza kupayan V, V adalah simbol dia, ya, di antara dua titik dalam suatu medan elektrik, kita takrifkan sebagai kerja W yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb charge di antara dua titik. Okay, itu maksud beza kupayaan. Jadi secara formula, beza kupayaan sama dengan kerja W bagi dengan charge Q. Jadi kita tulislah formula dia. V sama dengan W per Q. Ya.
ataupun V sama dengan E per Q. So W ni ialah votes done, kerja ya. Bahasa Inggeris lah perkataan tu, simbol dia. E ni energy ya. So dua-dua boleh kita gunakan ya. Di sini kita dah bagi maksud dia lah ya. V beza keupayaan, W ialah kerja, E ialah tenaga dan Q ialah jumlah cas yang mengalir. Jadi unit bagi beza keupayaan yang biasa kita guna ialah volt. Secara formula pula, oleh kerana W ni ialah joule, ya, Q ni adalah coulomb unit dia, maka dia jadi joule per coulomb. Ya, ataupun mudahnya volt. Ya, yang dua-dua adalah unit SI. Jadi apa maksud 1 volt? Ya, beza keupayaan. Ya, maksud dia ialah 1 joule tenaga, nampak ni tenaga, yang dihasilkan atau diperlukan untuk menggerakkan 1 coulomb cas antara dua titik. Itu maksud 1 volt beza keupayaan lah. Kita boleh tarikhkan daripada persamaan dia ya. Jadi beza keupayaan antara dua titik dalam 1 liter ya, yang mempunyai bateri 2 terminal boleh ditentukan menggunakan voltmeter ya. Di mana voltmeter disambung secara selari dengan perintang atau mentol atau mana-mana komponen elektrik yang lain. Ini secara sambungan lah. Ammeter sambung secara sesiri, voltmeter disambung secara selari. Okay, contoh 5. Beza keupayaan merentasi sebuah motor elektrik ialah 16 volt. Berapakah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 3 coulomb cas melalui motor tersebut? Okay, kita keluarkan nilai dia. Kita masukkan nilai rumus dia. Ya, V sama dengan W per Q. Kita masukkan nilai, maka W dapatlah 48 joule. Okey, seterusnya kita nak tengok ya, data objektif. Rajah manakah yang menunjukkan corak medan elektrik yang betul? Okey, positif. Nampak positif ni tertarik ni salah ni ya. Okey, B, positif keluar, negatif pun keluar pun salah. Okey, C, positif pergi negatif. Okey, ni betul lah ni ya. D, positif pergi positif pun salah. So yang betul ialah C. 4, ya, satu cairan elektrik menggunakan arus mala 6 ampere apabila dihidupkan selama 30 minit. Apakah kuantiti cas dia ya? Jadi macam biasalah ya. Kita akan keluarkan nilai dia lah ya. I 6 ampere, masa 30 minit tukar pada saat jadi 1800. Masukkan dalam formula I Q per T, dia jadi Q sama IT, dan kita masukkan nilai, dapatlah 10,800 coulomb ya. Okay, seterusnya soalan latihan 5. Rajah menunjukkan seekor burung bertenggek pada kabel berwoltan tinggi. Tapi burung ni dia tak alami rejatan elektrik ya. Kenapa ya? Cuba kita pula yang bergayut kat situ ya. Bukanlah boleh bergayut lah ya. Apakah yang berlaku ya? Selai bulan kita kena rejatan elektrik lah ya. Okay, kenapa ya burung ni tak alami masalah tersebut? Okay, jawapannya ialah arus yang mengalir melalui badan burung ni dia sangat kecil ya. Jadi apa yang berlaku? Kenapa arus dia kecil ya? Kerana ya badan burung ni dia adalah selari dengan wire ya. Dia pegang wire tu, dia berdiri dalam keadaan dua-dua kaki dia berada pada kabel ya. Jadi rintangan badan burung ni adalah tinggi dari wire yang dipijak ya. Maka arus yang mengalir pada dia sangat kecil ya. Kalau dia berdiri sebelah boleh jadi kena jugalah ya. Jadi sekarang dia berdiri antara kedua-dua kakinya ya, pada wire tersebut. Okey, kita nak latihan yang ke-6. Rajah menunjukkan bola pingpong bersuadut logam. Bersuadut logam berayun di antara dua pelat logam P dan Q ya. Okey, apa beza dua gambar ni? Satu frekuensi dia 3 Hz, yang ni adalah 1 Hz ya. Tapi yang lain semuanya sama. Satu lagi adalah jarak antara pelat ni ya. P dengan Q ni kalau 6.2 dia lebih jauh berbanding 6.1. Okey, pertama, apakah maksud medan elektrik? Okey, medan elektrik ialah kawasan yang mengalami daya elektrik yang bertindak ke atas dia. Okey, yang kedua, B, perhatikan rajah 6.1 dan 6.2, bandingkan voltan antara P dengan Q. Okey, voltan dia adalah samalah. Bagaimana dengan jarak dia? Okey, jarak dia antara plat P dan Q 6.2 ni lebih jauh ya. Pada berbanding 6.1.
Okey, frekuensi ayunan bola pingpong ya. Okey, bagaimana dengan frekuensi dia ya? Frekuensi ayunan dia 6.1 lebih besar pada 6.2. Yang ni sebenarnya ada pada rajah ya. Nampak 1 Hz, 3 Hz ya. Jadi jelaslah 6.1 lebih besar pada 6.2. Okey, berdasarkan jawapan anda dalam B, nyatakan hubungan antara jarak antara plug P dengan Q dengan frekuensi ayunan. So, hubungan dia, jarak antara plug P dan Q meningkat, maka frekuensi ayunan dia jadi kurang. Didaksikan hubungan antara plug dengan kekuatan medan elektrik. Jarak antara plug P dan Q bertambah, maka kekuatan medan elektrik akan berkurang. Ya, bila kita tambahkan jarak dia lah. Itu sahaja daripada cikgu. Ya. Terima kasih kerana sudi menonton. Ya, jika kamu suka video ini, bolehlah kamu share dengan kawan-kawan kamu di media sosial. Semoga kita dapat sama-sama manfaat dia. Ya. Jangan lupa tekanlah butang like, ya, subscribe dan notification ya, sebagai tanda sokongan kamu pada cikgu. Dan seterusnya kamu akan dapat ya, berita ya, video-video terbaru yang cikgu telah hasilkan. Everything changes.